Jumpa lagi di dalam The Bike Preacher. Saya ni dekat parking motor tapi nak keluar hujan. Lebat pula tu. So actually apa yang hari ni saya nak bagi tahu is more pasal iklim. Kita sedang menuju ke satu keadaan bumi yang sebenarnya akan dilanda pelbagai masalah iklim. Dan benda ni akan berkait-kait. Daripada iklim akan berkait ke kesihatan, akan berkait kepada migration, perpindahan, akan berkait kepada ramainya orang yang akan terkorban, ekonomi jatuh dan macam-macam. Rasanya within 1 atau 10 tahun ni macam-macam akan berlaku. Dan kalau kita refer kepada hadis sebelum kedatangan Dajjal, ada 3 tahun kemarau, 25% tahun pertama, 50% tahun kedua, 100% tahun yang ketiga. Iklim dari segi heat wave, dari segi cuaca yang panas, laut yang makin naik. Miami, Florida sekarang hampir tenggelam, 50% dah hampir tenggelam. 5 buah pulau di Pasifik, di lautan Pasifik dah tenggelam. Banyak lagi tempat-tempat di dalam dunia akan tenggelam kerana glasier dan ais yang cair di Arktik dan Antartik dah semakin cepat dan semakin banyak. Tahun ini saja 70% ais di Arktik, di Greenland dah cair. Dan saintis pun terkejut kerana dia makin lama makin cepat dan di luar kajian dan di luar jangkauan mereka. Laut makin naik, at the same time gempa bumi makin banyak. Kita juga ada surah Al-Zalzalah. Kita juga ada hadis-hadis yang mengatakan segala akhir zaman ni akan banyak gempa-gempa, Dajjal apa semua tu akan keluar waktu gempa-gempa. So kita ada Yellowstone di Amerika yang dah masuk ke red alert, yang radiusnya sebesar Amerika tu sendiri sampai ke Mexico. Dan kalau meletusnya Yellowstone, dia akan menyebabkan satu bencana yang katastrofik, bencana besar kepada dunia. Dan di sini saya nampak adalah asas kepada mungkin Tuhan. Tuhan ni antara tanda pertama kiamat, ya, mengikut turutan. Dan dia akan satu demi satu seperti manik yang terputus, iaitu lepas satu ni jadi yang lain-lain ni akan start pam. So Tuhan antara yang terawal, iaitu dunia diliputi kegelapan 40 hari 40 malam. Sama ada Yellowstone ataupun gempa bumi yang serentak satu dunia, ataupun meteor, ataupun nuclear war. Antara 3 ni saja. Tapi wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Jadi at the same time kita nampak Kuwait sampai 63 darjah Celsius. Kuwait sampai cair traffic light, kereta pun cair. Di Europe sekarang semua ramai yang panasan. Di beberapa tempat ramai yang dah mati. Banyak kejadian-kejadian yang jenis beribu-ribu orang mati, berbelas ribu orang mati waktu panas. Ditutup, tapi di dalam surat khabar luar ada statistik ni. Dan yang best ni, kita kat Malaysia langsung tak peduli benda ni. Kita tak nampak bunyi, kita tak dengar bunyi guruh macam mana. Kita tak tengok video-video dalam YouTube satu dunia sekarang baca macam mana. Awan yang pelik-pelik. Benda ni akan efek air kekurangan di Chennai, di India. Puluhan ribu pun dah start, ratusan ribu dah terkena efek tak ada air. Di Alabama dah tak ada air. Di Australia tidak ada air. Air tawar di dunia cuma tinggal 3% dan semakin berkurangan. So kita akan dilanda satu keadaan yang di mana dunia ni tak ada air. At the same time kita ada Tuhan. At the same time cuaca panas yang melampau akan efek pertanian, akan efek stok makanan. Dia akan juga efek kepada penyakit. Apabila cuaca makin panas, wabak makin banyak, denggi, malaria. Apabila banyak ais cair, maka virus-virus dan wabak-wabak yang dah beribu tahun dahulu yang tersimpan di dalam permafrost
permafrost ni adalah dia, di bawah ais ada satu lapisan yang dah beribu-ribu tahun, yang daripada dulu, yang ada wabak, yang ada bangkai, yang ada virus, yang tak pernah orang tahu zaman sekarang. So kita tak tahu apakah wabak atau kuman atau binatang atau apa yang akan wujud balik. Jadi segala benda yang kita baca dalam Quran, di dalam hadis, sebenarnya memang real, memang dia relate. Cuma orang kita ni sibuk dengan sains, tapi dia tak relate dengan Quran dan hadis. Sebenarnya benda tu, apa yang terjadi sekarang adalah seperti kita ni tick aja list. Semuanya dah jadi. Manusia dah tak apa-apa berzina tengah-tengah jalan dekat Kuantan atas motor, berzina depan orang. Pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, macam-macam lah akhir zaman. Ibu melahirkan master dia, dan actually terlalu banyak tanda-tanda akhir zaman, dan sekarang dah masuk ke fasa-fasa yang serius, iaitu iklim. Dan Dajjal ni pada saya dia hanya keluar apabila manusia ni dalam keadaan teruk. Ekonomi, makanan tak ada, anak bini, mak ayah nak meninggal, nak mati, baru Dajjal ni keluar. Aku boleh bagi makanan, aku boleh bagi air, aku boleh hidupkan orang yang dah mati. Baru ramai yang ikut dia. So dunia ni akan melalui satu fasa yang teruk, baru Dajjal ni keluar, dan baru ramai orang akan follow dia. Sebab makanan tak ada, ekonomi tak ada. Jadi benda-benda ni yang akan adalah ujian yang paling ultimate untuk kita. Yang menakutkan adalah sebenarnya kita adalah orang-orang yang tak sangka kita adalah kaum yang akan menghadapi benda ni. Saya yakin sebab saya sedang melihat kejadian-kejadian itu setiap hari. Saya membaca, cuba baca surat khabar luar, CNN, CNBC, ABC News, Washington Post, Jerusalem Post, macam-macam surat khabar di luar yang sekarang tengah kelang kabut pasal climate change. Tetapi media kita memang pelik lah. Kita sibuk lagi YMDB, kita sibuk lagi politik, kita sibuk lagi artis-artis yang pelik-pelik, yang menjual barang-barang yang pelik-pelik. Kita sedang menuju ke fasa-fasa yang terakhir. Kita di dalam era yang saya yakin Dajjal, Imam Mahdi, apa semua ni akan berlaku. Dan dia akan berlaku di dalam generasi kita, generasi anak ataupun cucu kita. Tak lebih daripada itu. The world is dying. Akidah manusia dah pelik-pelik. Dalam Islam sendiri dah macam-macam pecahan lah. Ada yang solat pakai niat, ada yang marifat melampau-lampau. Benda yang penting dia tak gaji, yang karut marut, yang melampaui batas kepala dia pergi gaji. Yang benda yang penting dia tak gaji. Syiah dah macam-macam jenis, dah macam-macam fahaman. Liberalism, agama semua sama. Mana ada agama semua sama. Cuma nak berpesan lah, saya pun tak betul, saya pun tak perfect, saya bukan ustaz pun. Saya hanya orang yang mengkaji benda-benda yang dalam ceramah, dalam Quran, dalam hadis, dan saya cuba sampaikan dalam keadaan yang bagi orang nampak that this is real. Apa yang dalam Quran tu betul, apa yang dalam hadis tu betul. Kita cuba sampaikan dalam keadaan yang benda tu nyata. Itu saja. Saya cuba sampaikan, tunjukkan benda-benda yang nyata, yang sebenarnya dah disebut dah pun dalam Quran, dalam hadis, dan sekarang benda tu menjadi real. Jadi bila kita dah tahu apa dia, it's not that kita nak panik, kita nak apa. Kita akan menghadapi keadaan tu. It's preparation of iman. Kita try jangan tinggal solat, kita try sedekah, kita try zakat, kita try apa yang boleh. Kita buat apa yang Allah suruh, taubat. At the same time buat benda-benda yang baik, cari rezeki yang halal. Kalau yang belum bertudung, pakai tudung, tutup hijab. Faham pakai tudung macam ni. Jangan pakai tudung lengan pendek, pakai tudung tutup macam serban begali je. Itu bukan tudung, nampak tekuk semua. Kita cuba cari rezeki yang halal. Kita jangan menipu, jangan makap lebih, jangan tipu orang. Kita akan, semua orang akan menuju kematian.
Tapi kematian yang macam mana, dan betapa, macam mana iman kita ketika kita mati. Cuba berpesan, apa lagi tanda-tanda Tuhan nak bagi. Dah macam-macam dah. Macam-macam Tuhan bagi tanda. Dan benda tu disupport dengan Quran dan hadis yang dah bagi tahu di akhir zaman akan berlaku ni, akan berlaku ni, akan berlaku ni. Kita tak membaca kitab Ibnu Katsir huru-hara akhir zaman. Kita tak membaca hin-hin yang di dalam Quran. Kita baca Quran berlagu-lagu, sibuk, bukan faham apa pun. Kita solat tak faham pun apa yang kita baca. Jadi kebanyakan kita banyak benda yang kita kena betulkan balik iman kita. Kita kena betulkan balik pemahaman kita kepada Islam tu apa, dan kenapa Islam tu agama yang betul. Dan kenapa ramai kita yang cuba melawan, yang kononnya terlalu bijak, bila dah pandai sangat, habis hukum hakam nak dilawan, apa-apa yang dibagi tahu dalam Quran nak dilawan, kononnya sains, kononnya law, kononnya ni. But sebenarnya tanda-tanda depan mata dan benda tu dah dibagi tahu dah. Lihat apa jadi sekarang, secularism, liberalism. Lihat apa jadi sekarang di dalam politik, dalam manusia, dalam akidah. Nampak huru-hara, bukan saja manusia yang huru-hara, tapi iklim, tapi dunia pun sama. Jadi apa yang kita nak kejar lagi? Apa yang kita nak tunggu lagi? Apa yang nak tunggu bumi terbelah? Nak tunggu awan gelap? Nak tunggu apa lagi? Nak tunggu Dajjal keluar depan mata baru nak percaya? Dunia menuju ke arah danger zone. Bertaubatlah, berimanlah, kaji, buatlah banyak kebaikan, beritahulah, pesanlah. Allah suruh kita berpesan. Surah Al-As berpesan dengan kesabaran, dengan kebenaran. Kenapa kita jadi macam ni zaman sekarang? Sebab kita kurang berpesan. Bila berpesan orang cakap kita menyibuk. Bila berpesan orang cakap kita taksub, kita ekstrim. Sebenarnya kalaulah apa yang dalam Islam tu berpesan-pesan tu dilakukan, sebenarnya kita tak jadi macam ni. Kita kurang berpesan. Dan even saya berpesan, bercakap macam ni pun ramai yang akan cakap saya macam-macam. So terpulanglah, Allah Maha mengetahui. Percaya atau tak percaya, itu adalah hak masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.